Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Lutfi atas bacaan doa yang baik tadi. Okey, untuk kelas hari ini kita akan insya-Allah boleh habis untuk satu slot lah. Tentang topik pengundian dan pilihan awam. Saya tak pasti sama ada kamu mungkin pernah belajar topik ni secara tak langsung dalam subjek dasar awam, dan mungkin ni ada sebahagian daripada part-part yang kita rasa kita boleh tahu daripada kursus-kursus lain lah. Cumanya kelainan kepada kursus dalam pengundian awam ini lebih kepada bagaimana kerajaan membuat keputusan tentang mengeluarkan barang. Lebih kepada teori-teori lah. Okey. Untuk permulaan ini, slide tak. Okey. Saya harapkan di akhir pembelajaran ini, pelajar-pelajar dapat membezakan sistem pengundian, apa beza sistem pengundian swasta dengan pengundian awam. Dan seterusnya, kita boleh terangkan apa kaedah, apa teori yang digunakan dalam perspektif untuk mengeluarkan barang-barang awam. Atau nama lainnya adalah teori pengundian ataupun pilihan awam. Bagaimana kerajaan boleh memutuskan untuk mengeluarkan satu-satu barang awam. Dua perkara sajalah yang kita nak kena tengok kat sini. Okey. Tapi dari segi skop pembelajaran kita akan sentuh tentang 3 perkara. Tentang sistem pengundian. Kita akan bezakan apa beza sistem pengundian swasta dan juga sistem pengundian sektor awam. Kemudian ada beberapa teori yang digunakan untuk membuat keputusan dalam pengeluaran ataupun penyediaan barang-barang awam lah. Dan akhir sekali kita akan sentuh sedikit tentang kegagalan kerajaan. Okey, kita percaya bahawa individu, sebagai individu kita mempunyai banyak kehendak, banyak pilihan. Dan kita cuba bayangkan dalam sesebuah negara kita ada terlalu banyak pilihan. Kalau mungkin di peringkat swasta, pihak swasta mungkin boleh fulfill kita punya kehendak. Tapi bagaimana pihak kerajaan, dia nak boleh membuat keputusan terhadap pilihan-pilihan individu secara agregat. Yang itu kita nak tengok nanti. Kalau kita tengok macam mana pihak swasta membuat keputusan tentang penyediaan barang awam, mungkin berfungsi secara persoalan tentang apakah barang yang hendak dikeluarkan, pada siapa, bagaimana. Yang itu mungkin akan membantu pihak swasta untuk menyediakan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh individu-individu pengguna lah. Tapi bagi pihak kerajaan, kadang-kadang kita sebagai individu, kita ada pilihan kita yang kita rasa kuat dan cukup bermanfaat untuk ramai orang. Tapi mungkin ada keputusan kerajaan yang tidak memihak kepada keputusan individu tertentu lah, keputusan kita lah kan. Maknanya mungkin ada justifikasi yang kerajaan gunakan dalam perspektif ni. Mungkin dari segi kesanggupan untuk membayar cukai, banyak pertimbangan yang kerajaan kena lihatlah untuk menyediakan barang tersebut. So maknanya memang ada perbezaan antara penyediaan untuk barang awam dengan juga barang swasta. Kalau kita tengok dari segi sistem pengundian di peringkat swasta dengan awam ni, dia lebih kepada bagaimana dua pihak ni boleh menyampaikan, menyediakan kehendak-kehendak barang perkhidmatan kepada rakyat ataupun kepada pengguna lah. Kalau di peringkat swasta kita rasa mudah saja sebab dia berkenaan dengan transaksi jual beli antara pembeli dan juga penjual, asalkan ada persetujuan, yang maknanya individu bebas untuk membuat keputusan sama ada nak beli ataupun tidak, bergantung kepada kemampuan dia. Ada duit, maknanya dia ada kemampuan untuk membeli dan dapat disediakan oleh pihak penjual. Maknanya dari segi sistem pengundian di peringkat swasta itu, dari segi sistem penyampaian barang dan sistem mendapatkan barang tu mudahlah, dan dia mencapai kepada kecekapan Pareto. Kat sini dalam peringkat swasta tidak ada unsur paksaan untuk membuat keputusan untuk mendapatkan sesuatu perkara, sebab bergantung kepada undi itu, bergantung kepada wang yang dimiliki oleh individu pengguna lah. Berbanding dengan pihak kerajaan, bila kita bercerita tentang apa yang dikehendaki oleh individu rakyat, tak semuanya boleh direalisasikan oleh pihak kerajaan. Kenapa? Sebab kita ada satu prinsip yang mana semua orang ada hak untuk membuat keputusan. Dalam arti kata lain, dalam prinsip demokrasi, semua individu ada hak untuk menyatakan kehendak dia dalam pilihan raya, yang mana satu individu akan mendapat satu pilihan undi, dan tidak semestinya undi yang kita buat itu juga
akan memihak kepada kita sebagai pengundi. Dia bergantung kepada keputusan majoriti. Yang ini pun banyak lagi nak diperbincangkan. Bagaimana yang ahli-ahli politik yang menang pun, yang membawa kepada manifesto-manifesto dengan janji-janji dia, kita mengundi sebab kita percaya kita punya kehendak dengan parti yang kita pilih adalah, kita kata, selarilah dengan apa yang kita hendak kan. Tapi tak semestinya juga apa yang kita hendak tu dan janji-janji manifesto tu dapat direalisasikan. Dia ada banyak proses-proses dia. Itu kita tengok dari segi proses pertandingan dalam penyediaan barang tu. Okey. Kita kata dalam proses pembuatan keputusan di peringkat awam ni, dia sangat kompleks dan banyak keputusan yang perlu dibuat. Sama ada dia melibatkan pihak pengundi, sama ada melibatkan pihak politik dan juga pihak birokrat lah. Okay. Kalau kita tengok siapa itu pengundi, siapa itu ahli politik, siapa itu birokrat, inilah yang kita nak lihat dari segi proses buat keputusan. Okey. Saya tak pasti sama ada, mungkin juga dah disentuh dalam dasar awam tentang apa itu pengundi, apa itu ahli politik dan apa itu birokrat. Okey, kalau kita faham kat sini, pengundi adalah seorang individu yang mempunyai ego yang tersendiri, yang selalu membuat keputusan yang rasional dan sentiasa berusaha untuk memaksimumkan utiliti dia lah. Yang itu kita sebagai individu pengguna kan sentiasa nak meningkatkan kita punya kepuasan. Kita ada kehendak kita sendiri, tetapi mungkin kehendak kita tak sama dengan orang lain. Okey, disebabkan ada kekurangan terhadap kita sebagai pengundi dari segi maklumat, dari segi pengaruh, maknanya kita terpaksa meminta pertolongan daripada orang lain ataupun wakil rakyat sebagai individu yang berkepentingan untuk bantu kita merealisasikan kita punya kehendak tu. Okey, siapa pula ahli politik? Yang ini adalah individu yang mempunyai kepentingan dari segi untuk mendapatkan kuasa dan dia punya fokus adalah untuk menang dalam pilihan raya. Daripada menang pilihan raya, dapat kuasa dan kat situlah dia cuba untuk menunaikan janji-janji dia terhadap pengundi yang mengundi dia. Maknanya pengundi ada motif dia yang lain, ahli politik pun ada motif yang lain. Berbeza juga dengan birokrat. Birokrat ni pula dia yang akan melaksanakan semua program-program perbelanjaan, sama ada perbelanjaan itu datangnya daripada pengaruh ahli politik, keputusan-keputusan datang daripada ahli politik yang dibincangkan di parlimen. Okay. Maknanya segala bajet yang akan dibuat ni adalah di peringkat birokrat. Dan selalunya kecenderungan birokrat ni dia cuba untuk melobi dapatkan bajet yang banyak untuk mendapat pengaruh yang lebih besar lah untuk capai KPI dan sebagainya. Okey, maknanya ketiga-tiga ni mempunyai matlamat yang berbeza. Dia agak menyebabkan kita punya proses pembuatan keputusan dalam pilihan awam ni agak kompleks dan kolektif lah. Okay, kalau kita tengok salah satu bentuk bagaimana proses penyediaan ataupun keputusan dalam penyediaan barang awam ni berlaku melalui demokrasi ataupun pilihan raya. Yang ini yang paling simple sekali kita boleh tengok bagaimana saya tak pasti sama ada tuan-tuan dan puan-puan pernah mengundi. Kenapa memilih Pakatan Harapan? Mungkin dia punya janji-janji manifestonya lebih menarik. Dan kita juga mungkin kecewa dengan kerajaan sebelumnya. Jadinya mungkin janji manifesto ni menghapuskan GST dan sebagainya, yang ini menarik minat kita sebagai kita individu rakyat kan. Kita rasa terbeban dan sebagainya. Jadinya kita rasa macam kita perlu sokong disebabkan kita punya minat tu ada kepada ahli politik yang sedemikian. So bila proses untuk seterusnya bila menang, ahli politik ni bila menang, dia ada cabaran juga dari segi macam mana dia nak menunaikan janji-janji dalam manifesto. Yang ini banyak kontroversi jugalah. Dan ini dari segi political economic lah. Dia bergantung kepada polisi, dia bergantung kepada bajet kerajaan. Yang itu pun ada juga bidang kuasa birokrat lah yang akan mempengaruhi keputusan ahli-ahli politik ni. So banyaklah isu. Kalau kita tengok pun ada banyak juga perkara-perkara pembaruan-pembaruan yang telah dibuat, walaupun kadang-kadang kita rasa apa yang kita minta sebelum ni macam ada satu bentuk kerugian jugalah, contoh menghapuskan GST, yang untuk isu-isu 1NDB masih berlangsung lah. Yang ini macam mana yang dikatakan memerlukan masa untuk menunaikan semua janji-janji ni. Tapi sekarang ni pengundi dia lebih cerdik. Dia
dia bagi tempoh untuk apa? Untuk ahli-ahli politik ni menunaikan janji-janji dia. Kalau kita bandingkan pattern kesedaran politik ni dalam kalangan masyarakat sekarang berbanding dulu-dulu dia tak terlalu bersuara sangat berbanding dengan tempoh yang baru-baru ni dalam PRU yang ke-14 kita nampak sangat knowledgeable lah tentang politik negara. Okey, ini salah satu proses yang berlaku dalam negara yang mana akhirnya nanti berlaku kepada keputusan dari segi penyediaan, perkhidmatan dan apa-apa saja polisi yang berkenaan dengan penyediaan untuk rakyat lah. Okey, yang ini masih lagi juga individu yang terlibat dalam proses-proses politik macam mana yang saya kata tadi, pengundi, kita sebagai pengundi kita ada hak untuk menyatakan kita punya kehendak disebabkan kita ni tiada maklumat, kita kurang info tentang sesuatu-satu perkara jadi kita nak berlawan dengan individu lain dari segi nak menang dalam kita punya minat kita, barang yang kita hendak tu dia agak sukar. Jadinya selalunya pengundi ni yang kurang minat, dia yang kurang maklumat, dia akan cari ahli politik yang sangat mempunyai pengetahuan, mempunyai lagi banyak maklumat yang berguna, lagi tinggi dia punya kecenderungan untuk menang dalam politik lah. So pengundi ni dia suka kepada ahli politik yang banyak maklumat, yang mana dia boleh bantu dari segi nak merealisasikan kehendaknya lah. Okay, dan kumpulan berkepentingan ni juga salah satu badan NGO yang tidak ada kena-mengena dalam proses undi, tapi dia boleh melobi keputusan-keputusan kerajaan sampai kadang-kadang kerajaan memang ubah lah. Ini banyaklah pertubuhan-pertubuhan tertentu. Okey. Sekiranya kalau katakan kerajaan ni tidak mempunyai hasil-hasil pendapatan disebabkan keengganan rakyat-rakyat untuk membayar cukai, sedangkan rakyat ni terus nak kerajaan provide macam-macam untuk rakyat. Apa pandangan kamu terhadap sikap rakyat yang macam ni? Boleh tak kita share dalam Mentimeter, Zat? Kita tengok. Boleh masuk dalam kod ni, Zat? Saya nak tengok apa persepsi pelajar terhadap rakyat yang tak nak bayar cukai, nak jadi free rider lah. Tapi nak menikmati semua program-program kerajaan. Pagi-pagi nak kena fikir lah. Saya lupa nak sharing Okay. Type dalam Mentimeter. Jangan type dalam chat. Boleh tak? Okey, kerajaan menanggung defisit bajet yang besar, betul? Dia tak ada hasil, tetapi dia terpaksa berbelanja. Dia mengambil pinjaman dan hutang, betul. Okey, kerajaan perlu belanja dengan besar dan untuk akan berlaku kerugian, betul juga. Kerajaan akan menanggung banyak kerugian. Pendapatan negara akan berkurangan. Negara sukar maju tiada hasil. Betapa pentingnya hasil
banyak membebankan rakyat. Belanjaan meningkat dan negara akan mengalami defisit fiskal. Ada lagi tak lain daripada jawapan kawan-kawan ni? Yang kita nampak apabila rakyat ni enggan membayar cukai, bermakna hasil kerajaan tiada lah untuk meneruskan. Sama ada mungkin juga tidak ada berlaku apa-apa perbelanjaan jika tidak ada had pendapatan. Kalau kita kata nak pinjam pun datang daripada mana duit kita nak bayar kan? Maknanya majoriti mungkin bersetuju bahawa nak tak nak kita terpaksa dibebani dengan cukai jugalah. Sama ada bagaimana proses cukai itu dibuat secara saksama ataupun mungkin dari segi mencapai equity menegak sahaja. Kerajaan akan mengalami kerugian dari segi pendapatan negara, kerajaan terpaksa meminjam. Okey, betul. Okay, kita kena carilah ada contoh kes kan. Ada negara yang mempunyai sumber cukai yang sedikit, bagaimana dia punya beban. Mungkin juga dia berkait dengan pertumbuhan KDNK kan. Kurangnya perbelanjaan disebabkan oleh kurangnya hasil kerajaan. Semua negara akan mengalami perkembangan yang sangat perlahan dari segi pertumbuhan ekonomi ni lah. Okey, terima kasih. Sambung balik. Sampai part mana tadi? Sini Yang ini pula antara isu yang mungkin terjadilah. Sekiranya kerajaan mengutip cukai tetapi membelanjakan ke arah yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Kita duk undi dia, dia duk penghabis duit lagu ni kan. Untuk tujuan-tujuan tertentu, banyaklah negara-negara luar yang protes. Setakat ni Malaysia kita tak adalah kita argue sangat. Cuma kita rasa kita dan jugalah ada isu-isu tentang salah guna wang. Tapi nak fikir macam ni jarang sekali. Okey. Kita akan masuk pada part yang seterusnya. Bagaimana kerajaan nak membuat keputusan. Yang ini lebih kepada teori-teori ataupun hipotesis. Yang mana lebih teknikal. Ada setengahnya nampak mudah. Ada setengahnya nampak teknikal dan kita kena buat latihan jugalah. Okey. Kita tengok ramai yang left meeting. Yang ini part yang paling vital sekali. Okey. Selalunya, lazimnya, kalau dari segi pembuatan keputusan nak sediakan barang apa, sektor awam lazimnya akan menggunakan undian majoriti mudah lah. Sebab tu dari segi awal-awal lagi nak menang dalam pilihan raya, dia pastikan dia akan menang. Dalam parlimen ada 2/3. Supaya keputusan-keputusan yang dibuat nanti, dasar-dasar yang ditentukan dalam parlimen nanti, dengan harapan semua ahli politik di bawah parti kerajaan akan menyokong semua dasar-dasar kerajaan. So dengan kemenangan 2/3 ni, maka kita kata menanglah untuk kita meneruskan kita punya program-program kerajaan lah. Okay, ada setengahnya mungkin menggunakan 3/4 ataupun 50% dengan kemenangan satu undi sahaja. Okay, yang itu paling mudah sekali dari segi nak membuat keputusan. Tapi bayangkan kalau dalam dewan rakyat, kita mempunyai majoriti yang hampir lebih kurang sama dan ada mungkin ahli politik yang bersetuju dengan pihak pembangkang, pihak kerajaan yang mungkin ahlinya bersetuju dengan pihak pembangkang. Jadi dia mungkin jadi lebih sukarlah. So, ada banyak lagi kriteria bagaimana kerajaan boleh membuat keputusan untuk menentukan. Bila nak menyediakan barang awam ni, dia seolah-olah umpama macam pertandingan. Antara ahli politik sendiri pun masing-masing berlumba-lumba untuk memastikan program-program yang dicadangkan di bawah dia punya kawasan-kawasan tertentu dapat ditunaikan lah. Yang ini kita boleh nampak setengah-setengah tu ada kawasan yang, kenapa ada setengah kawasan ada sekolah, tiba-tiba ada dalam bajet, boleh buat hospital, boleh buat lapangan terbang. Mungkin yang itu daripada inisiatif ahli politik pada satu-satu kawasan, Dewan Undangan. Maknanya bagaimana dia meletakkan, menguatkan dia punya justifikasi lah sampai dia boleh menang dalam penyediaan kerajaan ni. Okey. Antara pengundian peraturan pengundian lain, kita tengok kat sini ada 4. Peraturan sebulat suara,
undian majoriti. Undian majoriti ni bukanlah majoriti mudah macam yang kita tengok kat atas ni. Dia lain, dia lebih teknikal lah. Kemudian kita ada log rolling dan lobbying. Kita mungkin tak amalkan teori-teori yang ni, tapi berlaku di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat, di negara-negara barat lah. Kadang-kadang dia gunakan peraturan sebulan suara, kadang-kadang dia gunakan undian majoriti, log rolling. That's why banyak teori-teori ni datang daripada belah barat sana, yang disebabkan oleh amalan-amalan yang praktis yang dibuat oleh pihak-pihak politik di sana lah. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu peraturan sebulan suara. Okey, menurut Wiesel and Hyman, apa maksud peraturan sebulan suara? Iaitu universal consent. Setiap keputusan yang dibuat oleh ahli politik, pihak kerajaan akan memutuskan supaya apapun program ataupun perbelanjaan awam yang kita setujui, dia tidak boleh merugikan satu pihak-pihak lain yang tidak mendapat manfaat. Maknanya kita boleh buat bajet, kita boleh sediakan barang tersebut untuk manfaat mungkin minoriti, tetapi dia tidak boleh merugikan pihak lain. Mungkin disebabkan dia menanggung cukai. Dia tidak bersetuju dengan penyediaan barang tersebut, tetapi dia menanggung cukai. Apabila ada konsep merugikan, mengurangkan kebajikan individu ataupun pengundi lain dalam konteks peraturan sebulan suara ini, maknanya dia tidak tercapai lah. So maknanya bila kita merujuk kepada, kita boleh buat sesuatu program, kita boleh meneruskan, asalkan dia meningkatkan satu kebajikan kumpulan lain tanpa merugikan, maknanya dia menekankan kepada optimum Pareto. Maknanya dalam peraturan sebulan suara ni, dia menekankan kepada kecekapan Pareto. Yang ni. Ini Pareto ni lah dia. Boleh buat satu program tanpa merugikan program yang lain. Cuba kita lihat kepada jadual sini. Okey, kita andaikan, perhatikan baik-baik jadual ni. Kita andaikan kita ada 5 kawasan ataupun kita kata daerah lah. Ada 5 kawasan A, B, C dan E. Okey. Ada satu projek penyediaan awam yang memerlukan pengundian. Maksudnya kita nak kena vote. Adakah penyediaan barang awam yang bernilai kepada kos RM15,000 ini boleh ditanggung oleh semua orang? Ataupun macam mana kita nak buat keputusan? So, kalau kita mengambil kira persetujuan sebulan suara ini, menggunakan kaedah ini, okey, saya tunjukkan dalam satu contoh jadual. Kita tengok dalam Excel, jadual yang sama. Okey, yang ini tadi, katakanlah RM15,000. Saya besarkan sikit. Okay. Katakanlah kita ada projek bernilai RM15,000. Okey, kalau kita punya prinsip, why not kita agihkan je lah sama rata kan? Kos yang akan ditanggung, maknanya dalam bentuk cukai lah. Selepas program barang X ni boleh dikeluarkan. Maknanya 5 kawasan ini mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka. Macam mana kita nak tahu dia suka ataupun tak suka? Kalau kita lihat kepada kolom yang kedua, maknanya faedah yang dinyatakan oleh setiap individu ataupun saya kata individu kawasan tadi, dinyatakan untuk projek barang awam X ni, dia menyatakan faedah sebanyak masing-masing RM5,000, RM5,000, RM2,000, RM1,000, RM6,000. So kalau kita andaikan pada kos RM15,000, kita ada berapa kawasan? Kita ada 5 kawasan ataupun 5 individu. Kalau kita kira dekat sini, kalau kita nak agihkan kos ini secara sama rata untuk semua orang, kalau kita kata mungkin sama rata tu adalah adil kan? Sama tak semestinya adil tapi equity boleh mencakupi maksud sama rata dan juga adil. Berbelit-belit ayat saya. Maknanya macam mana kita nak buat? RM15,000 kita bahagikan dengan 5. Dan kita agihkan kepada semua orang. So maknanya setiap individu ataupun setiap kawasan A, B, C, D, E, kalau kita nak agihkan secara sama rata, semua orang kena bayar cukai sebanyak RM3,000 bagi penyediaan projek barang X ni. Sama ada setuju atau tak setuju, mungkin kita boleh pertimbangkan dari segi kita bandingkan dengan faedah. Macam mana kita nak tengok dia setuju ataupun tak setuju dengan program ini?
Maknanya kos yang ditanggung kita tolakkan dengan faedah individu. Okey. Sorry, saya terbalik buat. Faedah tolak dengan kos yang ditanggung. Okey. Kalau kita lihat kat sini, adakah dia mencapai kepada Pareto optimum? Kalau kita lihat pada nilai positif yang berlaku dekat kawasan A, B dan E, yang ini maknanya program barang X ni akan meningkatkan dia punya faedah. Ada banyak lagi kelebihan faedah. Dia maknanya dia terlalu suka dengan projek ni. Tambah-tambah individu E ni. Ada banyak sampai kelebihan banyak 3,000. Tetapi bila kita tengok nilai negatif ni, menunjukkan ataupun mencerminkan bahawa kawasan C dengan D ataupun individu C dengan AD ni, dia tak berapa suka. Tapi dia terpaksa menanggung kerugian akibat kena bayar cukai. So yang ini kita kata kalau mengikutkan kepada unanimous consent, peraturan sebulat suara, dia tidak mencapai kepada kecekapan Pareto. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena agihkan kos ini mengikut kepada ni faedah bagi setiap individu. So macam mana kita nak agihkan faedah bagi setiap individu? Okay. Maknanya kita ada individu, kita ambil kolom yang kedua. Okay. Kita ambil kolom ni, kita bahagikan dengan rata dia. Ni rata sebelah bawah ni. Ataupun kita nanti dia bergerak kan, kita bagi dengan 19 sifu lah. Kita kalikan dengan 100. Maknanya nilai faedah ni kita nak transfer dia dalam bentuk kadar lah, dalam bentuk peratus. Supaya kita mudah tengok dan kita mudah kalikan. Okey. Ini adalah nilai peratusan faedah bagi individu yang telah dinyatakan dalam kolom yang pertama. Yang ini kita undi balik. Yang ini sebab apa? Kalau kita kata agihan sama rata ni, dia tidak mendatangkan keputusan yang baik disebabkan oleh ada individu ataupun kawasan yang mengalami kerugian. Akibat dia tidak mendapat, dia tak berapa suka dengan penyediaan barang ni, tetapi dia kena tanggung kos. So maknanya kita buat undian balik dengan cara kita tengok dari segi berapa peratus bagi setiap faedah-faedah individu. Maknanya setiap individu ada faedah, bagi dengan keseluruhan faedah kali dengan 100, kita akan dapat ni nilai peratusan. So maknanya menggunakan peratusan agihan faedah individu ini, baru kita agihkan kos berdasarkan kepada faedah individu lah. Okey, maknanya sama dengan nilai ini per 100 kali dengan kos yang perlu ditanggung, iaitu sebanyak RM15,000. Okey. Kita kurangkan nilai dia. Kita turunkan ke bawah. So, inilah jumlah yang akan ataupun cukai yang akan dibayar selepas kepada projek penyediaan barang X ni. Maknanya individu bagi C dengan D bukanlah maknanya tak suka, tak setuju langsung. Ada manfaat, tetapi dari segi keseronokan dia tu tak berapa kuat berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Bila kita tengok sistem pengundian kedua, tidak ada nilai negatif kat sini. So kita kata boleh mencapai kepada persetujuan sebulat suara. Semua orang gembira kerana kos yang dibayar adalah bergantung kepada faedah yang dinikmati. Okey, ini adalah salah satu contoh macam mana kita nak kira. Ada banyak lagi latihan kalau kata kita nak cuba fahamkan. Okay, kita cuba yang kedua. Kalau kita tengok kat sini tadi, latihan pertama, faedah yang dinyatakan lebih besar, kos yang ditanggung lebih kecil. Kalau di sini macam mana? Okay. Kalau soalan ni agihan kos RM25,000, tapi masing-masing semua menyatakan faedah yang mana kurang daripada jumlah faedah tu kurang daripada kos yang sepatutnya ditanggung. Okey. Kita tengok macam mana kita nak agihkan. Peraturan pertama. Kalau kita kata okeylah kita nak mencapai kepada konsep saksama ataupun sama rata, kita agihkanlah kos ni. Kita ada berapa? Kita ada RM25,000. Okey, RM25,000 kita bahagikan dengan masih lagi 5 kumpulan. Okey. So maknanya setiap individu kita agihkan sebanyak RM5,000 setiap kumpulan. So
Maknanya daripada nilai ni ada juga yang menyatakan minat dia ataupun mendapat manfaat yang sangat besar daripada penyediaan barang awam ni. Tapi macam mana pun kita kena bandingkan lah. Kita nak tengok mungkin boleh diteruskan ataupun mungkin perlu diulang semula proses ini. Maknanya kita kena bandingkan antara faedah individu kita tolakkan dengan kos yang ditanggung. So maknanya ada tak nilai-nilai negatif? Okay. Majoriti negatif. Kalau ikut majoriti macam ni, kita kata memang tak boleh sediakan lah. Hanya 2 orang saja bersetuju berbanding daripada 3 orang yang lain lah. Itu ujian majoriti mudah. Tapi dari segi sebulat suara, kita masih boleh lagi meneruskan. Tapi cuma dari segi agihan kos itu kita perlu agihkan mengikut faedah individu. So macam mana kita nak transfer faedah individu dalam bentuk nilai ni kepada bentuk peratus? Maknanya nilai 2000, nilai bagi faedah individu kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan faedah 20,000. Okey. Kita kalikan dengan 100 sebab kita nak tengok dalam bentuk peratus. Ini adalah nilai faedah yang telah diterjemahkan dalam bentuk peratus lah. Okey. Okey, kalau kita nak lihat berapa kos yang ditanggung ataupun berapa jumlah cukai yang sanggup dibayar oleh setiap kumpulan-kumpulan ini, maknanya kita ambil nilai faedah, kita bahagikan dengan 100, kita kalikan dengan jumlah yang ditanggung iaitu 25,000. Dan kita bagikan kepada semua. Maknanya nilainya adalah nilai positif. So kita boleh teruskan untuk projek ni yang mana bayaran cukai bergantung kepada setiap faedah yang dinyatakan. Okey. Nak teruskan letihan kedua? Okey, yang ni saya tinggalkan untuk kamu lah nanti. Okey, kita sambung semula. Habis untuk pengundian sebulat suara. Ingat dia punya konsep perlu mencapai kepada optimum Pareto. Bila kita sebut pasal undian sebulat suara, maknanya semua individu kena berasa mendapat manfaat. Tidak boleh ada pihak-pihak yang terasa rugi dan mengurangkan kebajikan dia lah. Okay. Seterusnya adalah undian majoriti. Undian majoriti ni pun bukan macam undian majoriti mudah, yang mana kita tengok 2/3, 3/4, 50% berbanding kelebihan satu undi. Tapi yang ini lebih kepada bagaimana keseimbangan politik itu tercapai. Ada banyak keputusan, ada banyak pilihan, tetapi kita kena buat satu keputusan saja untuk kita keluarkan dari segi penyediaan awam tu lah. Maknanya dia kena ada keseimbangan politik. Macam mana keputusan itu dibuat, dia ada proses dia. Okey. Yang ini adalah proses undian bagaimana kita nak mencapai kepada penyediaan barang awam. Dia macam pertandingan jugalah. Okey. Dia punya prasyarat dia, kita punya undian majoriti ni boleh kita capai dengan cara kita meminta setiap individu yang nak mengundi ini, kita nyatakan dari segi banyak projek-projek yang kita mungkin kita nak cadangkan. Kita ada 3 kumpulan, kita juga ada 3 cadangan dari segi penyediaan. Kalau dari segi ahli politik, kalau macam di US, dia ada Demokratik, dia ada Republican. Masing-masing ada cadangan untuk penyediaan barang awam. Tapi bila nak kena undi, dia buat menggunakan undian majoriti, maknanya semua individu yang nak mengambil bahagian dalam voting ni, dia kena menyatakan dia punya kehendak dan mengikut urutan. Sama ada dia punya bentuk nanti, puncak tunggal ni menghasilkan macam ni. Ini semua single pick. Maknanya dia kena menyatakan kehendak ni daripada paling suka kepada dia paling tak suka. Kalau kita ada macam ni, contoh 3 barang lah. Maknanya yang dia paling suka, paling tinggi, sederhana suka, tak suka. Okay. Yang ni pun ada kaedah dia. Maknanya mungkin individu yang dalam konteks ni ada 4 orang yang mengundi lah. Kalau dia mengundi, bila dia menyatakan dia punya pilihan dan menghasilkan bentuk single pick macam ni, 3 bentuk ni, maknanya kita boleh capai dengan cara kita kena tentukan pula siapa median voter kita. Daripada 4 orang ni nanti, siapa kita punya median voter. Okay?
Tetapi dalam konteks undian majoriti tak tercapai berlaku apabila ada individu yang menyatakan pilihannya secara multipix. Multipix ni sebenarnya dia akan melahirkan satu rotation pilihan yang kita tak boleh nak capai. Dari segi keputusan. Nanti kita akan tengok macam mana yang dikatakan multipix ni menjadi culprit kepada dia merosakkan kita punya undi. Kita tak boleh nak putuskan pun. Even maiden voter yang kita dah nampak pun dia tak boleh nak kita nak proceed. Melainkan dengan cara kita minta individu yang mengundi yang menghasilkan multi-pick ni, ada pelbagai puncak ni, double pick ni, maknanya dia kena undi balik. Supaya akhirnya nanti dia boleh memihak kepada maiden voter. Maiden voter ni adalah, siapa ni maiden voter? Dia individu yang kita ambil dalam pihak tengah lah. Dia tak terlalu ekstrim. Sama ada dia terlalu suka ataupun dia terlalu tak suka. Dia duduk tengah-tengah. Selalunya yang sederhana tu lah yang akan kita pertimbangkan untuk menang lah. Okay. Contoh. Ni. Yang ini semua nampak teknikal lah. Nanti kita lukis sama-sama. Saya percaya dah pernah masuk dalam soalan quiz. Saya tak tahu macam mana pelajar saya boleh faham ini dan boleh jawab dengan baik. Alhamdulillah. Okay. Kita andaikan kita ada 3 pengundi. Mungkin mengikut parti-parti masing-masing lah. Kita ada A, B dan C. Okay. Ini adalah individu pengundi. Kemudian kita ada 3 program. Kita ada satu program penyediaan awam yang mempunyai saiz bajet. Besar, sederhana, kecil. Kenapa setengah individu tidak suka kepada projek yang besar? Dia mungkin memikirkan tentang yang macam individu C, kenapa dia memilih kecil? Maknanya dia memikirkan tentang kesediaan dia untuk menanggung cukai. Maknanya dia tak suka projek besar sebab dia tak nak bayar cukai yang banyak. Dia nak bayar cukai sikit saja. Okey. So maknanya setiap individu 3 orang ni dia menyatakan pilihan mengikut urutan. Maknanya mana yang dia paling suka, nombor 1, kepada yang paling dia tak suka, nombor 3. Okey, besar, sederhana, kecil. Tak nampak ekstrim lah kan? Nampak macam cantik flow dia. Sederhana, kecil, pada besar. Kecil, sederhana, besar. Okey. Kalau kita tengok macam ni, kalau kita tengok dari segi undian majoriti, mudah, besar, sederhana, kecil. Untuk pilihan pertama, urutan yang pertama ni, tak ada pun satu undi yang majoriti. Kan? Kita akan tengok kat sini, tak ada satu pun yang ada 2 berbanding 1. Tapi bila kita tengok pilihan yang kedua, kita nampak sederhana menang berbanding kecil. Okay? Maknanya kita akan ambil pilihan yang tengah ni. Kalau kita tengok secara jadual yang mudah macam ni, okeylah kita kata fine, kita ambil sederhana. Tapi dari segi teknikalnya, kalau kita gambarkan dia dalam bentuk rajah macam yang di sebelah kanan ini, kita tengok individu A yang ni. Kalau cara kita nak lukis, dia kena daripada kanan ke kiri. Nak sambung titik-titik ni, dia kena kanan ke kiri. Kita jangan ikut nombor 1, 2, 3, 4. Sebab bila kamu sambungkan nombor ikut urutan 1, 2, 3, dia akan menghasilkan bentuk yang pelik. Okey? Maknanya, benda yang patut kamu catat sebagai ingatan, nak lukis untuk undian majoriti ni, kena lakarkan. Mula-mula kita buat titik-titik, point kan. Kita kena lakarkan daripada kanan ke kiri. Sambungkan titik ni daripada kanan ke kiri. Maknanya daripada besar, kita jumpa yang ke mana? Yang seterusnya, macam ni. Okey, daripada besar, sederhana, kecil. Okey, kita tengok satu persatu. Kalau kita tengok individu A, dia suka besar, sederhana, kecil. Besar, sederhana, kecil. So, kita sambungkan. 1, 2, 3. Kan? Daripada kanan ke kiri. Individu B, sederhana, kecil, besar. Kalau kita kata sederhana, ni nombor 1. Kecil. Salah lah. Balik tadi. Tapi alamak, dia dah. Sepatutnya beginilah. Saya pun tak perasan dia punya lukisan ni. Sepatutnya begini. Okey. Nombor 1 sederhana. Nombor 2. Okey, dia sepatutnya macam ni lah. Tak nampak rajah ni. Sepatutnya macam ni. Sepatutnya begini.
Okay, tengok balik Individu B, yang pertama dia suka sederhana. Yang kedua dia suka kecil. Yang ketiga dia suka besar. Patutnya bentuk macam ni. Masih lagi single peak kan? Okay. Sebabkan saya dah silap lukis. Lukis tempat lain. Ajar tempat lain. Yang ni boleh tukar tak? Okay, kita tengok sederhana. Besar, kecil. Sorry lah saya ubah kat board kat sini. Besar, kecil. Dia tak menjejaskan pun Okay. Sederhana. Nombor 1. Nombor 2 besar. Nombor 3 kecil. Kalau kita nak cantumkan ikut 1, 2, 3. Kamu tengok dekat rajah ni. 1, 2, 3. Yang ni majoriti student saya. Kalau yang tak dengar apa yang saya cakap. Dia akan sambung macam ni. Dia akan sambung 1, 2, 3. Dia jadi satu puncak yang pelik. Dia tak jadi bentuk yang macam ni. So, macam mana cara nak lukis? Saya kata titik-titikkan point dekat sini. Maknanya, sederhana nombor 1. Titikkan point sini. Besar nombor 2. Titikkan point sini. Kemudian, sambungkan titik-titik ni daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Okay. Yang ketiga adalah saiz. Yang C, individu ke C. Kecil. Yang pertama dia suka kecil, dia suka sederhana, dia suka. Yang ketiga dia suka besar. So kita sambungkan titik ni. Yang ini adalah individu C. So kalau kita tengok ni semua adalah single peak. 1, 2, 3. Ketiga-tiganya menyatakan single peak. Dan kita nak lihat median water, dia duduk dekat tengah-tengah. Selalunya yang puncak tengah macam ni adalah median water lah. So senang je kita nak buat keputusan. Okay, dekat puncak ni maknanya barang yang boleh kita putuskan untuk menang adalah besar sederhana dan median voter adalah individu B. Kenapa individu B? Sebab dia memilih barang sederhana sebagai keutamaan. Nombor 1, pilihan nombor 1. So, maknanya dia menang dalam pertandingan ni, dia sebagai median voter lah. Okay. Mari kita tengok contoh. Macam mana kita nak lukis. Okay. Ini contoh kita ada Auni, Sarah, Amir, Jazi. Kita ada 4 orang ni. Dan kita nak melukis untuk penyediaan bagi hospital, okay, sekolah dan juga jambatan. Mari kita lihat Auni yang pertama. Okay. Maaflah kalau lupa apa nak ni lah. Okay, Auni pilihan pertama dia jambatan. Okay. Dia buat bulatan tak sini? Jambatan. Kemudian yang kedua adalah hospital. Yang kedua adalah sekolah. Kita andaikan 2 kat sini lah. 2 adalah sekolah. Okay. Yang ketiga adalah hospital. Okay. So maknanya ingat kita nak cantumkan daripada kiri ke kanan. So kita ambil warna apa? Kita ambil lah warna merah. Okay, daripada sini. Lukis. Okay, kita sambung. So, kita dapat single peak. Okay, yang ni Auni. Eja Auni tak tahu. Susah betul nak type pakai mouse kan. Sebab A je lah. AU. Okay, yang kedua kita kata Sarah. Okay, Sarah. Pilihan pertama dia adalah sekolah. 1 kan sini. Sederit dengan ni. 1. Sekolah. Nombor 2 hospital. Nombor 3 jambatan. So dia boleh menghasilkan satu garisan lurus lah. Tak lurus juga ni. Ya Rabbi. Saya ni masalah sikit. Tak boleh nak jadi juga. Jangan gelak lah. Okay. Madam. Ya. Macam mana madam boleh tahu jabatan tu bawah sekali, hospital tengah-tengah, sekolah atas sekali? Saya agak-agak je. Umpamanya, okay. Nombor 1. Okay. Nombor 2. Sebab saya dah tak sempat nak lukis dia 1, 3 kan. Nombor 3. Okay. 1, 2. Susah nak lukis pakai mouse ni. Faham
So kat jadual sepatutnya ada 1, 2, 3 jugalah. Ya. Kalau kita nak melukis jadual ni, kita kalau ikutkan kelok yang kita belajar sebelum-sebelum ni kan ekonomi, yang ni titik origin kosong kan. So angka tu akan meningkat apabila dia ke atas. Apabila kamu lukis angka 1, 2, 3, rajah ni akan terbalik. So hati-hatilah Kalau kata keluar benda ni dalam peperiksaan ke ataupun latihan, maknanya kita nak mengikut urutan ni, nombor 1 kat atas, nombor 2, nombor 3 kat bawah. So kita cantumkan je poin-poin ni. Okey, kita sambung kepada Amir. Amir, hospital yang pertama. Hospital yang pertama kita bulatkan kat sini. Okey, yang kedua sekolah. Sini kan? Yang ketiga jambatan. Kalau kita nak lukis satu, saya kata kalau kita salah lukis, kita jadi macam ni tau. Dia jadi bentuk yang pelik. 1, 2, 3. Yang ni salah. Dia tak boleh lukis macam ni. Dia kena daripada kiri ke kanan. Maknanya ambil pen warna biru. Okey, yang nombor ni kita sambungkan sini. Ya Rabbi, minta maaf lah nak. Mau saya ni tak apa-apa nak cantik. Okey, yang ni yang tadi Sarah kan? Ni Sarah. Yang ni Amir. Okay. Seterusnya Jazi. Okey, Jazi jambatan yang pertama. Nombor 1. Hospital yang kedua. Sekolah yang ketiga. So, Jazi ni senang je lah kali lurus. Walaupun saya lukis nanti tak lurus. Okey, dia macam ni. Okey. Kalau kita tengok kepada 4 orang ni, siapa kita kata median voter, pengundi penentu? Siapa pengundi penentu? Ni kan? Warna biru. Warna biru. Okey, warna biru ni siapa? Siapa yang milih hospital sebagai yang pertama? Hospital ni kan? Kalau kita tengok kat sini, jambatan ada 2 orang, terpilih je lah jambatan. Tetapi sebenarnya, siapa yang menjadi multi-pick ni? Nombor 1 dia pilih jambatan, nombor 2 dia pilih sekolah, nombor 3 hospital. Auni kan? So Auni ni adalah culprit. Median voter sepatutnya siapa ni? Amir Hospital, sekolah, jambatan. Patutnya Amir. Tapi disebabkan Auni ni adalah culprit, kita kata dia menghasilkan multi-pick, kita kena undi balik lah. Dia tidak mencapai kepada konsep tu. Okey, sama juga dengan yang ni. Okey, kalau kita tengok ada A, B, C, ada 1, 2, 3. Ada 3 barang yang kita nak keluarkan iaitu ABC. Ada individu iaitu Cosmo, Elaine dengan George. Okey, kita tengok undian yang pertama. Cosmo ABC. ABC. Straight je lah. Yang ni Cosmo. C. Okey, yang kedua Elaine. Elaine CBA. CBA. Okay, straight juga kan? Okay, ni Elaine. Okay, kemudian George. George kita ambil color merah. George nah. George BCA. Okay, B yang pertama. C yang kedua. A yang ketiga. Okay, ingat nak sambung kena daripada kiri ke kanan. Okay, maknanya semua menghasilkan single pick. Okay, siapa yang menjadi median voter dekat sini? George. Okay, George. Apa barang yang menang yang kita boleh putuskan untuk kita keluarkan? B. Okay, B betul. Okay, ni barang ni lah. Dia punya titik-titik. Yang ni ada median voter lah. Okay, sekarang ni kita bayangkan kalau Elaine ni tiba-tiba dia mengubah keputusan dia. Okay, Elaine seorang je yang mengubah keputusan kan. George masih sama. George. Ini George. C Cosmo. Cosmo pun masih sama. A, B, C. Elaine. Dia mengubah keputusan.
Okey, kita tengok Ilin. CAB. CAB. Hasil dia macam ni. Ya Rabbi. Sepatutnya kalau kita buat dalam kelas ni, memang ambil masa jugalah. Nampak macam mudah tapi sebenarnya bila nak lukis, kita tak boleh nak sambung titik. Okey, C yang pertama. Okey, Ilin C yang pertama, A yang kedua, B yang ketiga. So, yang ini kita kata multi-pick. Kalau soalan tanya, siapa median voter, siapa pengundi penentu dan siapa dan barang apa yang boleh dikeluarkan, kita boleh kata tidak ada barang yang boleh dikeluarkan dan sebenarnya tak ada median voter lah dalam konteks ni sebab ada culprit saja. So, itu yang digunakan dalam ciri-ciri sistem undian majoriti ni lah. Okay, yang ni macam mana dia nak mencapai kepada keputusan politik, dia mesti mencapai kepada puncak tunggal iaitu single pick dan pengundian tidak akan boleh dibuat apabila berlaku multi pick macam ni. Okay, seterusnya kita ada undian lain, tinggal lagi 2 sahaja. Kita ada log rolling, kita ada lobbying. Ada kalanya kita buat keputusan bagi kedua-duanya, yang ni banyak dekat US lah, dekat dia punya kongres. Tak boleh capai undian majoriti, tak boleh capai ni, dia buat style log rolling. Apa makna log rolling? Yang ni lebih kepada memperdagangkan undi. Dia sebenarnya ada jadual juga macam mana cara nak kira. Tapi complicated, saya bagi tahu konsep yang simple sajalah. Caranya adalah sekiranya individu mempunyai satu-satu barang yang dia nak pertahankan untuk dikeluarkan, tapi majoriti semuanya memilih untuk mengeluarkan barang yang tak sama langsung, maknanya akan ada individu yang akan deal dengan individu lain. Dia memperdagangkan undi dia dengan cara, hari ni saya undi kamu punya projek, tapi besok-besok kamu kena undi balik projek saya. Yang itu kaedah log rolling lah. Kita panggil sebagai memperdagangkan undi. Dia kena kautim dengan satu ahli yang lain lah. Itu salah satu cara. Okey. Satu lagi kaedah adalah melobi. Macam mana cara pengundian ini dibuat? Melalui melobi yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan berkepentingan lah. Kadang-kadang kerajaan dah buat keputusan. Tapi mungkin ada faktor-faktor atau perkara-perkara yang terlepas pandang. Mungkin ada ahli-ahli ataupun kumpulan-kumpulan tertentu macam Kongka, macam Persatuan Perniagaan, CAP dan sebagainya. Dia akan fight ataupun mengubah sesuatu keputusan kerajaan berdasarkan kepada justifikasi tertentu lah. Pernah jugalah terjadi. Okey. Habis untuk 4 kaedah membuat keputusan undian. Kalau kita Malaysia simple saja, kita buat undian majoriti mudah iaitu 2/3. Yang ini kebanyakannya yang dipraktikkan dekat negara-negara barat lah. Okey, akhir sekali kita akan tengok dari segi kegagalan kerajaan. Sebelum kita nak cerita tentang kegagalan kerajaan, kita kena faham tentang apa itu biro dan apa itu birokrat lah. Tentang birokrasi. Semua orang faham tentang birokrat ni dan birokrasi. Dan kebanyakannya kita yang belajar ni pun kita tak berapa nak berkenan tentang sikap-sikap birokrat ni kan. Okey, birokrat ni siapa? Dia adalah biro ataupun agensi, dia adalah badan-badan kerajaan bagi pihak kerajaan yang akan menyampaikan perkhidmatan ataupun menyediakan barang dan perkhidmatan lah. Contoh jabatan kesihatan, semua jabatan-jabatan kerajaan lah. Okey, yang mana jabatan-jabatan ini, biro-biro ini bukanlah bersifat nak mendapatkan keuntungan, tetapi lebih kepada menyampaikan perkhidmatan dan sebagainya. Jadi dia memerlukan bajet untuk memastikan organisasi dia bergerak lah. Nak bayar gaji, nak ada bajet tertentu untuk buat program-program tertentu. Okey. Selalunya birokrat, dalam biro ni akan ada birokrat, individu yang bertanggungjawab membuat keputusan. Dia yang akan mempengaruhi bagaimana bajet itu nak dibuat, bagaimana berapa banyak pembelanjaan yang nak dibelanjakan, apa program yang nak dibuat. Kalau kita belajar dalam pentadbiran kewangan, kebanyakannya yang buat bajet ni adalah birokrat lah. Dia yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan tentang perbelanjaan kerajaan dan siasat kerajaan yang menyebabkan lebih besar lah. Okay. So, birokrat dan birokrasi. Bila kita nak tengok tentang kegagalan kerajaan, birokrat ni adalah salah satu sebab lah yang kita kata punca kepada kegagalan kerajaan. Satu lagi kegagalan adalah disebabkan oleh masalah agensi. 2 perkara ni
yang selalunya kita akan nampak dia sebagai salah satu kegagalan kerajaan. Dalam bab yang awal dulu kita belajar tentang kegagalan pasaran. Fungsi kerajaan untuk betulkan pasaran yang gagal. Sebenarnya kerajaan pun ada ketika dia gagal disebabkan oleh dua perkara inilah, sama ada birokrasi dan juga masalah agensi. Okey, apa dia masalah agensi? Bila kita nak cerita pasal masalah agensi, dalam sesebuah agensi akan ada prinsipal dan akan ada ejen. Okey. Kedua-duanya prinsipal dan ejen ni, konsep prinsipal dan ejen ni dalam sesebuah agensi, dia mempunyai matlamat yang berbeza. Kalau kita tengok contoh pengundi. Pengundi ada matlamat dia yang berbeza. Dia nak barang keperluan dia, kehendak dia dapat disediakan oleh kerajaan. Tetapi dia tak mampu. Dia harap ejen dia iaitu ahli politik dapat bantu dia untuk fight lah bagi pihak dia. Tapi ahli politik ni pula matlamat dia lebih nak kepada kuasa. Bila dia punya matlamat ini dia clash, dia tak selari, dia akan menyebabkan berlaku perkara-perkara yang tak betul lah. Okey, mempunyai maklumat yang berbeza. Kita pengundi memang kurang maklumat, ahli politik yang banyak maklumat. Okay? Tindakan ejen tidak dapat dinilai. Kita tak tahulah, kita duduk lantik dia, kita tak tahu apa yang dia buat. Apa dia buat dengan duit. Macam itulah. Maknanya ada banyak perkara-perkara yang menyebabkan hubungan ini antara prinsipal dan ejen ni boleh jadi dia tidak smooth. Dia jadi ada masalah kepada dalam sesebuah agensi kerajaan. Okey. Kalau dalam konteks birokrat, kita dalam sebuah pusat tanggungjawab, birokrat adalah prinsipal, pusat tanggungjawab kita atau organisasi kita adalah ejen kita lah. Okey, masalah yang kedua adalah daripada masalah birokrasi. Kalau ikut Weber, kalau kamu belajar tentang human resource, bila sebut pasal Weber ni, dia lebih kepada hubungan subordinat antara subordinat, bos, majikan dengan subordinat. Dari segi hierarki, maknanya siapa bos, apa tugas dia, bidang tugas dia, sampailah kepada kerani. Birokrasi ni lah yang red tape yang selalu kita menyampah bila kita deal dengan kerajaan kan. Bila nak tahu keputusan saya diluluskan atau tidak, maaf cik, bos tak masuk. Dah berapa lama tak masuk, sebulan tak masuk. Sebab apa? Kerani tak ada kuasa untuk nak sign. Ini masalah birokrasi yang selalu berlaku dah. Kalau Niskanen pula dia melihat masalah birokrasi ni lebih kepada birokrat punya attitude yang akan menambah-nambah bajet. Sebab dia ada kecenderungan, kalau kita buat bajet ikut bajet yang sebenar, pada anggaran yang sebenar, kejap lagi kita sampai dekat bendahari, dia akan slash lagi. So, dia akan ada kecenderungan untuk letakkan nilai bajet tu lebih tinggi. Tapi bayangkan kalau projek tu jadi. Maknanya dia menambah-nambah, memaksimumkan bajet bagi tujuan untuk penyediaan barang. Dan bagi birokrat ni, kebanyakan birokrat, dia memang bergantung kepada bajet. Tanpa bajet, dia tidak boleh menggerakkan program. Bila ada bajet, tapi kalau bajet yang dah lebih-lebih itu, dah jadi pembaziran dan sebagainya lah. Dan tidak ada peningkatan produktiviti. Tapi tanpa bajet, memang susah lah kita nak capai KPI kan. Okey, Bernice merujuk birokrasi sebagai salah satu proses yang tidak akan berjalan lancar sebab tidak ada kawalan spesifik tentang peranan. Ini tak tahu dalam perspektif apa yang dilihat. Tapi secara idealnya, dalam sektor awam memang dia pegang prinsip birokrasi ni lah. Sebab kita nak merujuk kepada hierarki bidang tugas. Sekejap lagi kan kerani memandai-mandai pula buat keputusan bagi pihak ni kan. Bagi pihak majikan dan sebagainya. Yang itu pun tak boleh jugalah. Okey. Sekali, itulah kesimpulan apa yang kita belajar hari ini. Saya harapkan pelajar boleh bezakan bagaimana peranan sektor swasta dari segi macam mana dia nak memenuhi kehendak individu ataupun pengguna dari segi mendapat barang-barang di pasaran. Caranya mudah sahaja dengan cara tanpa paksaan, maksudnya ikut kehendak, ada wang, mampu beli, boleh memenuhi dia punya kehendak lah. Tetapi bagi pihak sektor awam, dari segi penyediaan barang awam itu adalah satu proses yang sangat kompleks dan dia memerlukan perundingan kolektif antara banyak pihak, sama ada daripada pengundi, ahli politik, birokrat, untuk membuat keputusan tentang
macam mana, apakah barang yang boleh kita keluarkan. So, semua ni akan mempengaruhi juga dari segi saiz sektor awam.